Salam sejahtera, Anda kini bersama saya Ramona Aming dalam Berita Sabah. Kehadiran Datuk Seri Panglima Madius Tangau dalam aktiviti gotong royong Gereja Katolik Saint Mary of the Evangelist di Kampung Seromboton, Tuaran memberikan senyuman kepada umat Rasuna baru-baru ini. Dan kami umat Rasuna berbangga dengan kehadiran Datuk Tan Sri Madius Tangau yang bersama-sama kami pada pagi ini. Dan saya mengucap terima kasih kepada kehadiran beliau dan juga kepada semua umat di Saint Mark Rasuna. Terima kasih. Saya juga merasa terharu dengan kehadiran DSP Datuk Sri Madius Tangau yang sudi bersama dengan kami. Sebenarnya tadi ada mengatakan sesuatu oleh-oleh untuk kami di sini. Dan kami amat beruntung sekali sebab Datuk DSP Datuk Wilfred Madius Tangau ikut serta dalam acara gotong royong ini, dan dia juga telah ikut serta dalam gotong royong di mana dia coba menyusun batak pagar kami. Jadi kami sangat Menurut mereka, kehadiran Madius menunjukkan beliau sebagai seorang pemimpin yang mengambil berat terhadap kebajikan rakyatnya. Gotong royong tersebut dihadiri gabungan umat dari 3 kampung, yaitu Kampung Rani, Kampung Seromboton, dan Kampung Napitas. Sementara itu, Timbalan Pengurusi Komuniti Pastoral Katolik Saint Mark, Robert Dadu, memaklumkan kehadiran gotong royong tersebut amat memberangsangkan melibatkan kira-kira 150 umat. Seterusnya, masyarakat di Tuaran menunjukkan keyakinan tinggi terhadap ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Menurut seorang penduduk di Kampung Wangket Tuaran, beliau berhasrat menukar tempat mengundinya dari daerah Kota Belut ke Tengilan untuk memberi sokongan penuh terhadap Madius yang telah banyak membantu penduduk di kawasan tersebut. Jadi sekarang itulah saya mau sebaik-baik deh tukar sinilah. Biarlah saya undi yang berhormat Datuk Madius. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pemberita semalam. Dalam pada itu, seorang lagi penduduk dari kampung Buansa Mengkabong memberi keyakinan bahawa sokongannya adalah sepenuhnya kepada Presiden Pertubuhan Kinabalu Bersatu APKO itu. Kami sekeluarga lah mengucapkan ribuan terima kasih di atas kunjungan Datuk Seri. Okey. Apa-apapun kami sentiasa mendukung Datuk Seri. Kegigihan Madius dalam membantu penduduk kampung di sekitar Tuaran itu menunjukkan sifat pemimpin yang terpuji dan patut dicontohi, oleh itu beliau disukai ramai. Aura pilihan raya umum yang ke-15 makin hangat dirasakan. Ramai masyarakat yang mengharapkan pemimpin yang menjadi pilihan mampu menggalas tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh dan bukan hanya seperti melepaskan batuk di tangga. Dari segi pendidikan pula, pembukaan semula sekolah di Sabah pastinya dinanti-nantikan oleh guru dan pelajar untuk memulakan pengajaran dan pembelajaran PDP secara fizikal selain dapat bertemu rakan-rakan di sekolah. Bagaimanapun, prosedur operasi standard SOP ketat kepada ibu bapa dan murid, antaranya penjarakan fizikal dan penggunaan cecair sanitize amat ditekankan bagi mengekang penularan COVID-19. Dalam pada itu, seramai 505.439 murid serta pelajar membabitkan 1.071 sekolah rendah dan 221 sekolah menengah di Sabah memulakan hari pertama persekolahan kemarin. Menurut Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Mistirini Radin, dalam jumlah tersebut 313.697 orang adalah murid sekolah rendah, manakala 191.742 adalah pelajar sekolah menengah. Terdahulu, Kementerian Pendidikan menetapkan sesi persekolahan seluruh negara bermula 21 Mac 2022 sama ada secara bersemuka atau mengikut proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Beralih ke perkembangan COVID-19 dalam Sabah.
Sabah mencatatkan angka jangkitan baru sebanyak 416 kes, yaitu meningkat sebanyak 77 kes berbanding semalam. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu melaporkan kes tertinggi yaitu 137 kes, diikuti oleh Papar 27 kes, Tuaran 32 kes, dan Beaufort 19 kes. Bagaimanapun, tiada klaster baru yang dilaporkan setakat hari ini. Sementara itu, sebanyak 408 kes bersamaan dengan 98,08% daripada 416 kes hari ini adalah dalam kategori 1 dan 2, 4 kes dalam kategori 3, 1 kes dalam kategori 4, dan 3 kes dalam kategori 5. Sekian sahaja berita hari ini, saya Ramona Aming, salam hormat.